iaitu Imam Haddad lahir dalam keadaan keluarganya yang di bawah paras kemiskinan. Kalau Habib Omar bin Hafiz sebut lahir dalam keluarga yang di bawah paras boleh survive sekalipun. Sangat-sangat miskin. Bukan gitu saja, bukan sangat-sangat miskin saja, sakit pula Imam Haddad ni. Sakit berapa kali sakit, demam panas, sakit sampai satu masa pulanya ada beliau kena sakit dalam umurnya 7-8 tahun, masih kanak-kanak lah. Demam panas sampai ibunya dah tak boleh apa, bawa ke makam Habib Abdullah Al-Andrus. Habib Abdullah Al-Andrus bin Abu Bakar Sakran tawasul, ya Habib, ini cucumu sakit, aku mintalah supaya kalau nak sampai umurnya aku dah tak ada daya untuk nak sembuhkan dia lagi, tak ada biaya lagi untuk nak ongkosi dia lagi, aku sedar kalau sampai umurnya aku rela kalau nak sembuh pun sembuh. Maka malam ibunya bermimpi, letak Abdullah Al-Haddad di bilik depan, nanti aku rawat dia, kata Habib Abdullah Al-Andrus. Maka dia bersihkan bilik, taruh saja, kasih makan, kasih minum, tapi biar saja, tak dirawat, tak ada apa, biar. Selang berapa hari sampai matanya tak nampak, mata naik buta matanya. Selang berapa hari dah keluar ibu, demamnya dah kebah, alhamdulillah, tapi mata masih buta. Allah, tapi demam dah kebah, Allah Ta'ala gantikan dengan pandangan matanya buta, pandangan mata hati basirahnya. Bahkan dia lebih melihat daripada orang yang melihat. Bahkan dia dapat melihat apa yang orang tak dapat lihat. Bahkan dia dapat lihat pada zaman yang jauh orang tak dapat lihat, dia boleh lihat dan dia boleh nasihatkan. Yang orang hidup pada zaman itu sendiri tak lihat kejelekannya, dia boleh dapat lihat dan dia boleh jelaskan pada zaman dia. Seperti zaman kita sekarang ni lah. Beliau menyedarkan kita terhadap segala kekeliruan dan kesamaran. Seolah-olah kita macam kita sendiri yang celik pada zaman kita tak dapat lihat kejelekan. Beliau yang daripada 400 tahun dahulu, 8,000 km dulu, boleh mencelikkan mata hati kita. Subhanallah, Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Dan beliau sejak dari kecilnya, kelazimannya, kalau sembahyang, selepas sembahyang duha, selepas beliau belajar ataupun beliau mengajar, lepas sembahyang duha di masjid tempatnya itu, dekat dengan masjid Ba'alawi, beliau akan jalan masuk sembahyang Ba'alawi tambah sembahyang awabinnya. Ada apa? Beliau akan tambah sembahyang sunat awabinnya 100 rakaat paling tidak. Ada riwayat mengatakan 200 rakaat, ada yang mengatakan 300 rakaat sembahyangnya setiap pagi sembahyangnya. Senang ceritalah. Saya suka sebut ya, kalau kita dengar riwayat-riwayat gini, kita tak payah bantah ya. Kita dengar orang bilang 100, kata orang lain pula cakap 200, kita bilang inti cakap tadi tak betul, sebetulnya 200. Tak payah. Kalau hadis sendiri ada sahih tak sahihnya, ada macam-macam periwayatannya. Kalau gini bermakna setengah orang dengar dia cakap 100, setengah orang cakap 200. Maknanya setengah ketika dia buat 100, setengah tak payah kita membantah orang. Kadang dalam riwayat-riwayat gini pun ada orang suka bantah tau. Tadi inti cakap dia sembahyang malam sekian rakaat, sebetulnya sekian rakaat lah. Maknanya yang kau dengar riwayat tu, kau tengah nampak dia sembahyang sekian rakaat. Yang aku dengar riwayat dia tengah sembahyang rakaat 2-3 riwayat sudahlah. Dia bukan hidup satu hari, dia hidup 89 tahun. Ibadat dia bukan satu pesen, ibadat dia bermacam-macam jenis cara. Ya tidak? Jadi kalau begini semua kita tak payah betulkan orang. Kadang kita dengar, ustaz ni bilang dia 100 rakaat, aku dengar orang bilang 200 rakaat. Orang bilang tak ada 300 rakaat. Maknanya 100 dia buat, 200 dia buat, 300 pun dia buat. Sudah. Tak perlu nak gaduh. Ya tidak? Perkara-perkara begini, tak perlu nak gaduh dan tak perlu nak betulkan orang. Kalau hadis kita bilang riwayatnya salah, matanya salah, perawinya salah, okey kau betulkan. Ayat Quran awak salah sebut barisnya pun kena betulkan. Setakat riwayat begini bermakna banyak periwayatannya, muridnya saja berapa ramai, orang kampungnya saja berapa ramai, dan dia pencari ibadat saja beraneka. Jadi dalam kita riwayat-riwayat ini kita jaga adab kita. Setengah-setengah orang dalam majlis hall ini jadi gaduh tau. Satu orang cakap, satu orang tampil. Tadi yang dia cakap itu enggak benar, sebetulnya begini. Ya babe, kita iyakan sajalah. Dia begitu ya. Kalau orang tegur kita, begitu ya. Baik, Imam Haddad. Dan lagi kebiasaannya apa? Dia kalau setengah-setengah, kalau macam Rabi'atul Adawiyah, kalau sembahyang malamnya sampai 1000 rakaat. Imam Haddad pula sembahyang malamnya lain pesen. Kota Tarim itu pada zaman Imam Haddad saja masjidnya 400 buah masjid. Dan yang Tarim tu tak besar, lebih kurang air hitam sampai Parit Raja saja. Daripada Damun sampai ke Aidid, Aidid dulu lagi kecil. Aidid sekarang dah luas sikit. Aidid dulu tu sampai Masjid Maula Aidid aja lebih kurang tu, rumah saya bawah sikit lagi saja tu. Masjidnya 400 buah masjid, Kota Tarim, 400 buah masjid.
Kalau sekarang dah lebih banyak lagi. Imam Haddad mencari ibadat pulanya lain pesen. Setiap malam dia round seberapa banyak masjid, 2 rakaat satu masjid. Satu masjid 2 rakaat, 2 rakaat. Masuk masjid ini, masuk masjid ini, masuk masjid ini sampai letih. Dan ketahuilah Kota Tarim tu macam mana. Kalau musim panas, panasnya pukul 1 pagi 51 darjah. Kalau musim sejuk, air atas baldi tu ya boleh sampai beku ya. Kalau kata Habib Masyur lah, zaman saya di sana tak jumpa air sampai beku. Zaman Habib Masyur bilang, kalau dulu zaman aku masih kecil, kalau Tarim musim sejuk, air dalam baldi kalau malam, besok pagi beku air tu. Maknanya freezing point. Freezing point Tarim. Imam Haddad jalan satu masjid ke satu masjid, satu masjid. Kenapa dia bilang Tarim ni kota wali-wali? Sebab itu yang nama orang wali. Dia tak pandang dia wali. Kalau dia baca gadis ta'antu karabi ala mudawati galbi, merayu merintih, berilah obat hati aku yang berpenyakit ini, tolonglah aku hamba-Mu bersimpuh padamu depan pintu-Mu ya Allah. Dia pandang begitu. Dia jauh sekali dia pandang dia wali. Dia pandang fulan wali, dia pandang keberkahan wali, dia pandang keberkahan orang saleh, dia pandang keberkahan para aulia. Maka dia bilang Kota Tarim ni kota wali-wali, aku tak nak lepas barakah. Setiap masjid mesti ada wali pernah sembahyang. Maka aku nak ikut jejaki mereka. Satu masjid, satu masjid. Masjid ini ada barakatnya, masjid ini ada barakatnya. Sampai penat. Sampai beliau ni bukan sihat ya. Beliau ni yang kita sebut ni umur dia belasan tahun lagi. Sampai mak bilang, ya Abdullah, slow sikit Abdullah, kau tak sihat. Baru dia reducekan sedikit. Imam Habib Abdullah Al-Haddad dia satu masjid, satu masjid, satu masjid, satu masjid. Setiap malam tak tahu berapa banyak masjid dia pergi. Besok malam masjid lain, buta matanya. Buta matanya. Setiap malam berapa banyak masjid Kota Tarim. Besok sambung lagi sampai habis round balik, sampai habis round balik. Subhanallah, tamaknya akan pahala, tamaknya akan ibadat. Sampai ziarah Nabi Hud alaihi salam. Kita kalau nampak orang-orang Tarim punya ahli ibadat tak ibadat, kita masuk ziarah Nabi Hud. Kita nampak fulan tak tidur malam. Nanti kita tengok pukul 3 Habib Masyur datang. Nanti tengok pukul sekian Habib Salim Syatiri datang. Tak tidur malam rupanya dia orang. Sampai sekarang kita boleh nampak dia orang punya cara. Maka Habib Haddad orang perhatikan dia ziarah Nabi Hud. Kalau biasa mereka buat ibadat personal dekat rumah tau, orang tak nampak kan. Ketika ini orang boleh nampak. Tengok malam sampai pagi tak tidur. Malam sampai pagi tak tidur. Sampai orang tanya, Imam Haddad, Imam tak tidur? Kami dah biasa. Dah berapa lama Imam tak tidur malam? 29 tahun. Tak pernah tidur malam. Subhanallah. Itu daripada semenjak orang tanya. Lepas itu berapa puluh tahun lagi hidupnya dia tak tidur malam. Berpuluh tahun tak tidur malam. Tak pernah tidur. Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Begitu. Ya, begitu. Beliau punya ibadatnya punya banyak. Sehingga beliau mengatakan tidak satu sunnah Nabi ni kita ambil tuan-tuan ya. Kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah ke, kalau kitab Melayu kita Hidayatul Salikin ke, paling tidak kita baca kitab Muniyatul Musalli ke, sebut baca ini. Paling tidak ketika kita baca tu kita baca niatkan aku mengamalkannya. Sebab Imam Haddad mengatakan tidaklah daripada segala sunnah-sunnah Nabi kecuali aku pernah lakukan. Tidak aku dengar kecuali aku pernah lakukan walau sekali. Satu lagi yang dia tak dapat lakukan. Apa? Tawaf naik kuda. Tawaf naik kuda tak dapat masuk kuda dalam, kan Nabi biasa tawaf naik kuda kan. Satu saja, yang lain semua. Nabi biasa rambut panjang sebegini, dia pernah juga. Nabi biasa memanah, dia biasa pernah juga, walau buta sekalipun. Walau sekalipun dia bilang, kena buat. Dan beliau ini adalah surah favoritnya surah Yasin. Surah Yasin tu surah favoritnya. Dia punya qabliyah zuhur, setiap qabliyah zuhur Yasin kerat 4. Yasin kerat 4. Sehingga kan beliau mengatakan kalau kita tak dapat baca Yasin, saking kan tak sihat ke, sibuk ke, penat sangat ke apa, paling tidak jangan tak baca 9 ayat. 9 ayat Yasin tu lebih kurang 1/10. 1/10 tu kadar zakat kan. Kadar zakat sesuatu paling tidak 1/10. Jadi kalau tak dapat, paling tidak jangan tak baca 9 ayat daripada surah Yasin. Jadi dapat juga fadilatnya Imam Habib Abdullah Haddad. Dan kalau sudah bang, beliau nak daripada rumahnya nak pergi ke masjidnya, tak bukannya jauh, tak sampai 50 meter lah, dalam 30 meter begitu aja dah, dekat saja. Beliau dah tak cakap orang, tak ada apa. Orang tegur siapa dia tak mau cakap. Tak mau layan. Pasal apa? Dah siap nak ngadap Allah. Tak nak bicara dengan bicara manusia lagi. Pernah beliau sembahyang, dia punya sangkingkan tekunnya, Allahu Akbar, letak mihrabnya. Letak dia punya Allahu Akbar, letak mihrabnya. Orang repair sampai Habib Omar bin Hafiz sekarang mengatakan sekarang mihrab tu dah ganti lain, dah pecah lah, tak ada mihrab sekarang, tanda saja, masjidnya dah diluaskan. Sampai Habib Omar bilang zaman masih aku budak-budak masjid masih original, dah berapa ratus tahun, dah berapa kali orang robohkan mihrab itu, pasang tembok baru, pun dekat portion itu letak balik.
bermakna itu dah termasuk kalimat Allahu Akbarnya, maka simen pun tak nak lekat. Akan senantiasa ada gap maknawi di situ. Sampai simen macam mana, repair macam mana, pasang baru punya mihrab pun akan kembali letak. Diplaster balik, kembali letak. Dibangun, bikin balik tembok baru, kembali letak same tempat, same area. Allah, menandakan serunya Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Sehingga ulama mengatakan beliaulah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun temurun daripada turunan Ba'alawi, yang kalau ada nabi lagi selepas Nabi Muhammad, kan ada orang-orang yang jadi nabi seperti Nabi Sayyidina Umar. Rasulullah cakap, kalau ada nabi bukan aku yang diutus jadi nabi, engkau diutus jadi nabi wahai Umar. Dan apa, maka begitu ulama katakan kalau ada nabi selepas nabi, maka next calonnya ialah Imam Habib Abdullah Al-Haddad ini. Imam Habib Abdullah Al-Haddad ini ya, punya zuhudnya, punya sederhananya kehidupannya. Rumahnya di Hawi tu tuan-tuan sekalian, kalau naik sampai anaknya dibikin rumahnya, bilang anaknya jangan besar-besar. Tak maaf, saya biasa pergi di satu tempat di sana, saya pergi tempat di sini, replika rumah Nabi. Jangan percaya, bukan begitu rumah Nabi. Ada perhiasan lah, ada taruh pasu lah. Siapa bilang rumah Nabi ada itu semua? Bohong. Tak boleh. Jadi orang masuk, orang terbayang rumah Nabi ada perhiasan, ada alas meja, ada tu. Tak boleh. Kalau nak tahu rumah Nabi punya betul, kau bacalah hadis itu saja, tak, not more than that. Dan kalau nak tengok replika rumah Nabi sekalipun, tengok replika Imam Haddad. Itu paling kuat macam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia nak bikin rumah, dia bilang sama anaknya, jangan tinggi. Bah, dia cukup rendah lah, bah. Iaitu ukuran rumah Nabi tu apa? Kalau diri boleh pegang silingnya. Betul, rumah Imam Haddad kalau diri boleh pegang silingnya. Bah, jangan, ini dah cukup rendah, bah. Kalau nak naik tangganya kena membongkok. Kena membongkok. Tak nak besar-besar punya zuhud. Rumahnya kecil saja begitu. Satu bilik saja rumahnya. Imam Haddad kalau apa, dia terbalik. Sebab itu kita kalau belajar ya, kita belajar apa Nabi mengatakan, siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah Ta'ala mudahkan dia jalan menuju ke syurga. Jadi jalan tuntut ilmu tu jalan syurga. Jalan syurga tu macam mana pulanya tuan-tuan sekalian? Jangan pandang hadis ini zahir saja. Wah, tuntut ilmu dapat syurga. Jalan, siapa menempuh jalan tuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke syurga. Jalan syurga tu macam mana? Allah Ta'ala ciptakan syurga, suruh Jibril tengok. Jibril mengatakan, wah indahnya syurga, berbagai nikmat, sudah tentulah hamba-hambamu nak masuk syurga. Allah bilang, pandang lagi wahai Jibril, tengok sekitaran syurga, payah, susah, leceh, rimas, ngantuk, kadang hadir kuliah pun nasi nak tidur, semuanya begitu ya. Leceh, sempit hidup, dikacau orang apa semua, semuanya begitu, payah. Maka Jibril mengatakan, sedikitlah hamba-mu nak masuk syurga. Pandang neraka pula, neraka azab siksa, sudah tentu hamba-mu akan jauhkan pada neraka. Tengok lagi sekali, sedikit hamba-mu akan terlepas daripada neraka. Kenapa? Neraka tu dikelilingi dengan cantik, sedap, mewah, seronok, fun, enjoy, laughter. Allah. Itulah menjadi pagar bagi neraka. Na'udzubillah. Jadi jalan tuntut ilmu ialah jalan syurga. Jalan syurga ialah susah payah. Jadi kalau kau tuntut ilmu tidak ada mujahadah, tidak ada payah susah, nampaknya bukan macam jalan tuntut ilmu saja. Yang nama jalan tuntut ilmu payah. Kerana jalan tuntut ilmu tu lah jalan syurga. Sama payahnya, sama susahnya. Kena faham hadis tu punya makna ya. Maka Imam Haddad saking nakkan mujahadah dalam tuntut ilmu, nakkan markah tinggi dalam kepayahan tuntut ilmu, beliau kalau belajar orang-orang tadi, sedangkan dia buta ya, tapi dia boleh, itu karamah dia salah satunya, buta tapi boleh baca kitab. Dia bukan baca kitab, dia absorb kitab. Buta boleh semak. Bagaimana kita tak tahulah tu Allah Ta'ala berikan ilmu kepada hamba-hambanya. Jangan kau bimbang. Jangan bimbang. Ya ke? Macam tak biasa je. Mata awak mendelik tengok buta pun tak masuk, maka yang mata awak mendelik tak buta tengok kitab pun tak masuk, maka ada juga orang yang opposite. Matanya kejam, tak tengok kitab pun boleh masuk. Jadi kalau orang bilang, ya ke? Susah aku nak faham. Macam tak biasa je. Pada diri awak pun ada benda yang pelik itu. Seperti ada pelik, ya pelik. Mata awak celik tengok kitab pun boleh tak masuk, boleh tak faham. Maka ada orang yang tak tengok kitab pun boleh masuk, boleh faham. Kalau ada yang begini, ada yang begini, betul tak? Jadi kalau, ya ke? Pelik ke? Tak pelik lah. Ada yang juga pelik juga lagi satu. Awak pun, ya ke? Apa peliknya saya? Awak pula, mata awak tengok buku pun tak masuk. Dia tak tengok buku pun boleh masuk. Maka tak payahlah awak bilang pelik. Betul tak? Jadi kalau orang bilang banyak, pelik lah. Pelik.
Tak pelik. Awak pun boleh. Awak pun ada peliknya juga. Kalau orang nak nafikan sangat lah ya. Kalau nafikan. Jadi Imam Haddad ni kalau mentelaah ilmunya, kadang-kadang setakat duduk nak ngapal saja ilmunya yang walaupun tak buka kitabnya sekalipun. Terbalik. Orang Tarim ni kalau tembok kita ni tebal-tebal tau. Jadi heat insulation. Jadi tak panas ya. Kalau musim panas, orang belajar, orang tidur malam atas sotoh rumah. Kalau musim sejuk dalam rumah, temboknya tebal-tebal. Dia terbalik. Kalau musim panas dalam rumah berpeluh-peluh, musim sejuk yang kita bilang freezing point tu atas rumah menggigil-gigil. Pasal apa? Nakkan kepayahan dalam tuntut ilmu. Jalan syurga tidak mudah, jalan syurga payah. Jalan tuntut ilmu juga mesti kena payah. Begitu beliau ya. Begitu beliau Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Sebut tentang kitab, ada pernah orang bilang menyangkakan Imam Haddad ni real ke dia boleh baca kitab? Real ke? Orang bawa, setiap orang bawa berapa kitab, dah siap tandakan, dah siap apa, nak tanya dia lah, nak tanya dia, nak tengok dia boleh faham ke kitab ni. Kalau dia jawab lain, maknanya macam dia teka-teka aja lah. Datang jumpa dia, salaman, dah duduk bual dah pun semua gitu. Orang ni belum buka kitab lagi. Saudara, hajat awak kan nak tanya kitab yang sekian awak buka, belum bilang pun aku bawa kitab apa pun, kitab sekian-sekian yang awak bilang, muka surat sekian, perenggan sekian, masalahnya ini, jawapannya begini, huraiannya begini. Tercengang. Yang awak pula kitab sekian awak bawa, perenggan sekian, begini jawapannya huraiannya. Tiga-tiga dah nak cuba nak tanyakan permasalahan. Tanpa nak tengok dia faham ke tidak. Dia faham, kau belum sebut nama kitab, dia dah sebut nama kitabnya, perenggan berapa, ayat berapa dia dah sebut. Imam Habib Abdullah Al-Haddad punya kasyaf dalam ilmunya, dalam ilmunya tu tinggi sekali. Tinggi sekali. Beliau itu karamahnya cukup tinggi ya. Imam Habib Abdullah Al-Haddad mengetahui kitab. Kisah dia belajar dengan Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Attas. Masya Allah. Sebab itu siapa bilang baca tertib Haddad, baca tertib atas. Baca tertib Haddad, baca tertib atas, baca tertib Haddad. Mereka guru dengan murid saling tak tumpah, saling sama. Kalau kau baca tertib atas saja, tak baca Al-Haddad pun boleh. Baca Haddad saja tak baca atas pun boleh. Sebab dia sama mengalirnya, sama tujuannya, sama sumbernya ya. Kalau nak baca dua-dua lagi boleh. Begitu ya. Tak baca dua-dua tak boleh. Begitu ya. Maka Imam Haddad dia masih umur belasan tahun. Pergi ke kota Khuraidah nak belajar kepada gurunya Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Attas. Gurunya sudah umur 70 lebih. Gurunya buta, muridnya pun buta. Dan zaman dulu bukannya yang kata internet jauh sekali lah. Zaman saya pun tak ada internet. Dia masih kecil dulu. Surat menyurat pun tak ada, Tarim punya jauh semua. Tarim tu Khuraidah tu tak jauh lah. Macam kalau sekarang naik kereta lebih kurang 3 jam sampailah. Kalau naik dulu, zaman dulu naik keldai tak tahu berapa lama. Sampai Habib Omar Abdul Rahman pun sambut. Ya, Abdullah Al-Haddad dah sampai. Dah sampai, aku tunggu-tunggu dah sampai. Mana dia tahu dia dah sampai. Aku tunggu-tunggu dah sampai. Dah tanya kabar, wah datang dari Tarim. Sebab adat orang-orang Hadramaut, kalau orang dari Tarim mereka muliakan. Wah datang tamu dari Tarim, begitu begini semua. Nak belajar, dia terima sebagai murid. Allah, wali jumpa wali. Wali muda jumpa wali senior. Allah tengok adabnya. Maka Imam Haddad adab dengan gurunya, minta, ya guru Habib Omar bin Abdul Rahman, minta ditalbiskan. Talbiskan tu diberikan pakaian lah, serban ke, syal ke, maknanya diberi persalinan lah istilahnya ya. Terperanjat Habib Omar bin Abdul Rahman. Aku yang tua gini, aku tunggu kau datang. Sebetulnya aku tunggu kedatangan kau, nak minta kau talbiskan aku. Apa pula aku talbiskan kau? Dia yang tua tau, dia yang guru. Yang orang datangkan dia minta muridnya yang muda talbiskan dia. Mana Imam Haddad nak? Mana boleh tuan guru? Mana boleh saya nakkan tuan gurunya? Tak boleh. Kau yang kena aku tunggukan kau berapa lama. Dia minta dua. Gurunya terperanjat. Aku yang diminta. Aku nak minta dari dia. Dia terperanjat. Aku murid, guru aku minta. Terperanjat. Allah. Last gurunya mengalah. Baiklah Imam Haddad. Ya Abdullah Al-Haddad, kalau kau nak aku talbiskan kau, okeylah, atas permintaanmu aku talbiskan kau. Dengan syarat kau talbiskan aku dulu. Ya Allah. Jadi mau tak mau ditalbiskan guru je dulu, pakaikan imamah semua, barulah guru ditalbiskan dia. Akhlak orang-orang alim. Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Attas wali besar. Kalau nak tengok dia banding ada mastur, ada masyhur kan. Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Attas mastur. Masyhurnya itulah Imam Haddad. Dan berapa banyak wali masyhur lantaran wali mastur. Orang pernah komen Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Attas tak ada menghasilkan banyak kitab ya. Apa Imam Haddad jawab? Dia tak menghasilkan kitab, tapi dia menghasilkan aku. Kalau nak tengok kitab tak kitab dia, akulah murid dia.
Akulah murid dia. Di mana tumpahnya kuah, kalau tidak ke nasi. Daripada buah, kenallah kita pohonnya. Jadi kau nak tahu pohon aku, kau tengok buahnya. Begitu kata Imam Haddad. Dia defend akan gurunya. Rumahnya itu, kalau ada orang datang siang hari, biliknya satu aja. Maka bininya duduk kat mana? Duduk dalam store. Dia biliknya satu. Jadi layan tamu apa semua, biliknya satu lah tu. Kalau tamu datang malam hari nak jumpa dia, biliknya kat mana? Kat rooftop. Tunggulah, biliknya satu. Biliknya satu. Muridnya tak ramai pada zaman dia, murid dia tak begitu ramai. Di antara murid cemerlang dia, ilmu zahiri Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Hautah datang belajar sama dia. 40 tahun nadah kitab dengan dia. Sampai Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ni ilmu fiqahnya tu setara Imam Syafi'i. Kalau dah muridnya setara Imam Syafi'i, gurunya kau faham-faham sajalah. Gurunya kau faham-faham sajalah. Dia kalau nak buka mazhab, semua boleh tahu. Sayyidina Faqih Al-Muqaddam boleh. Mazhab Faqih Al-Muqaddam, mazhab Abdullah Al-Idrus, boleh semua. Semua level mujtahid mereka semua tu. Hafalannya semua, ilmunya tinggi. Tapi mereka dari pesan oleh moyang mereka, tak boleh pegang kecuali mazhab Syafi'i. Maksudnya bukan tak boleh ikut Maliki Hambali, bermakna jangan buka mazhab sendiri. Begitu ya. Imam Haddad mazhabnya Syafi'i. Kalau baca kitab nasihat agama, disebut akidah kami Asy'ariyah, akidah kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan bilang habaib ini adalah Syiah. Jauh sekali ya. Imam Haddad ya. Imam Haddad. Jadi muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Belajarnya bukan di mana universitinya, tangga saja rumahnya. Naik, tangganya begini naik. Kemudian nak naik atas sini kan, tempat tangga patahnya tu, tempat patahnya itulah. Duduk guru dengan murid 40 tahun menadah kitab. Dan yang mewarisi ilmu sirnya anaknya sendiri, Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Hasan bin Abdullah Al-Haddad, moyang kepada Habib Ali kita juga ini semua ya. Yang kita baca istighfar Rajab itu daripada anak dia. Pegang kunci sir dia. Habib Hasan, kalau kita berziarah makam dia, sebelah itulah makam anak dia. Kalau kita Fatihah dia tu tawasul, tempat anak dia kita Fatihahkan sebagai kerani dia lah. Kerani dia, begitu kita bilang ya. Habib Hasan, begitu Imam Habib Abdullah Al-Haddad ya. Tawaduknya sangat tawaduk sekali ya. Sangat-sangat tawaduk. Imam Habib Abdullah Al-Haddad hidup dengan penuh kesederhanaannya. Sampai satu hari Habib Kazim pernah bercerita ya, nak dekat hari raya haji, ada satu orang kampung dia, Haddad tu maknanya, betul Haddad tu maknanya tukang besi. Tukang besi. Jadi bukan maknanya family dia bukan Imam Haddad ni bukan the first Al-Haddad ya. Imam Haddad ni dah keberapa keturunan. Atas dia dah berapa ratus tahun dahulu dah ada marga Al-Haddad ni, sudah ada ya. Mereka digelarkan Haddad tu, digelarkan sebagai tukang besi, bukan mereka punya family tukang besi. Pasal tukang besi apa kerjanya? Melentur besi. Mereka adalah pelentur hati yang lebih keras daripada besi. Disebut orang sebagai Haddadul Qulub, tukang besi bagi hati. Pelentur hati. Maka ada nak dekat hari raya haji, jirannya satu antara anaknya bilang anaknya, kau pergi hantar parang ni pergi kat tempat Haddad tukang besi ya, suruh asahkan. Abah nak bikin sembelih. Anaknya pun hantarlah pergi tempat Haddad. Haddad tu maknanya tukang besi. Kali bapaknya tanya, dah siap? Apa besok sudah siap bah? Okey. Besoknya pergi ambil itu asah, bukan pakai mesin macam sekarang grinder, pakai tangan. Pakai tangan, begitu ya. Asah pakai tangan, pakai batu asah, begitu. Besok pergi ambil, anaknya balik. Pak, ni parangnya dah siap. Bagus, tajam, halus buatannya, bagus sekali tajam matanya. Berapa dia upah? Dia tak nak upah bah. Tukang besi tak nak upah? Kan kerja dia, apa pula tak nak upah? Tukang besi mana kau hantar? Yang kat kampung kita ni. Kampung kita mana ada tukang besi? Kat pasar tukang besi, dekat suk. Kat mana kau hantar? Tukang besi kampung kita Haddad. Dipikir-pikir yang begini. Ya betul. Itu bukan Haddad tukang besi, itu Imam Haddad. Anaknya pergi hantar Imam Haddad. Budak kecil ni tak tahu. Bapaknya pergi minta maaf. Imam Haddad minta maaf, anak aku hantar. Kenapa, ada apa salahnya? Nak minta asah lagi? Boleh nanti aku asahkan. Bukan minta maaf dah suruh hantar Haddad besi, dia pergi hantar kau minta maaf. Tak ada kisah, tak ada apa. Yang perintah dia tahu budak kecil. Dan dia bikin dengan sebaik-baiknya. Dan dia standby nak khidmat lagi. Allah punya tawaduk Imam Habib Abdullah Al-Haddad ya. Sangat tawaduk sekali ya. Sederhana sekali. Tuan-tuan, kalau baca dekat Masjid Nabawi, pintu depannya tu yang kita kalau ziarah Nabi, kita salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salah satu gerbangnya tu ada tulis satu pujian mengenai Nabi, kasidah itu ditukil daripada kasidah Imam Haddad.
Dan tuan-tuan kalau baca Ghasiyadah apa, alfa sallallahu ala zainil wujud, itu Imam Haddad. Dia ziarah Nabi pertama sekali, ziarah Rasulullah ke Madinah. Berapa kilometer belum sampai ke Madinah, dia berpandukan apa? Bukan GPS, bukan Waze. Apa dia punya panduan? Keharuman Rasulullah. Dari berapa kilometer dia terbau keharuman Rasulullah, dia turun daripada kenderaannya, jalan kaki dengan berkaki ayam, berpandukan keharuman dia berjalan sampai kakinya melecet berdarah, tak sedar, sambil baca alfa sallallahu ala zainil wujud mansakan taibah, sambil baca tu ribuan salam untuk apa, Nabi kita Muhammad alfa sallallahu ala zainil, dan seindah-indahnya yang wujud Allah, perhiasannya yang wujud Allah. Dia baca Ghasiyadah tu sampai dengan panduan itu, dia berteleku depan makam moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu orang nak pergi haji, nak ziarah Nabi. Tarim tu dekat dengan Mekah tapi bukannya mudah. Sampai sekarang orang nak pergi Mekah kalau tarim tu lebih kurang 1,600 US dah dapat pergi haji. Naik bas. Saya pernah pergi, ya. Tapi orang tak ramai boleh pergi. Nabi Hud sendiri, orang Hadramaut tak pergi haji, nabinya sendiri. Semua nabi-nabi pergi haji, Nabi Hud tak pergi haji, saking susahnya dan payahnya dan sibuk dakwahnya. Nabi Hud tak sempat pergi haji, ya. Maka ada orang nak pergi haji, tak sempat nak pergi haji, dah terlepas, tak dapat nak pergi haji, entah ada apa halangan, tak dapat pergi haji. Sedih sekali. Dia punya matlamat nak ziarah Nabi, nak ziarah Nabi. Maka malam dia bermimpi, wahai fulan, kalau tak dapat kau ziarah kepada aku, gantinya pergilah ziarah kepada cucuku Abdullah Al-Haddad. Maka kau niatkan ziarah aku di sisi makamnya, samalah seperti kau ziarah aku. Sebab tu orang tarim yang miskin-miskin, ramai tarim miskin, rata-ratanya miskin, tak dapat ziarah Nabi, ziarah makam Imam Haddad dengan niat, ya Allah, aku tak dapat ziarah tu, aku ziarah cucu. Yalah, macam kita tengah PKP, kita dengar Pak Long kita meninggal dekat mana, dekat Terengganu ke mana, kita boleh pergi sana, tak boleh pergi sana. Kita ziarah siapa? Kita ziarah cucu dia yang ada sebelah rumah kita. Apa khabar? Apa atuk engkau meninggal, aku tak dapat ziarah, tengah PKP, minta surat pun tak clear umpamanya, ya. Jadi aku ziarah kau. Kan begitu. Tak dapat jumpa atuknya, kita ziarah cucunya. Begitu dia tidak? Kita ziarah cucunya begitu. Begitu tak dapat ziarah Nabi, ziarah cucunya. Allah, ziarah cucunya Imam Habib Abdullah Al-Haddad, ya. Dan ada kedapatan satu surat daripada Imam Haddad, orang tulis, menyebut serahkan surat ini kepada Fulan bin Fulan, salah seorang Habib besar pada zaman kita ini. Disebut Imam Haddad namanya. Serahkan kepada Fulan bin Fulan. Orang tunggu selama ratusan tahun, siapa yang dimaksudkan Imam Haddad ini? Siapa? Orangnya belum lahir. Satu generasi demi satu generasi, 100 tahun demi 100 tahun. Terbit orang ini, tak syak, inilah orang dimaksudkan Imam Haddad. Dia mention, that person punya nama, orang zaman kita. Imam Haddad sebut dalam suratnya dari zaman dia. Subhanallah, karamahnya cukup istimewa. Sekianlah tuan-tuan sekalian, secara ringkas kita sebutkan Imam Haddad dengan maksud, saya quote kata Imam Habib Ali Masyhur, ya. Insya jam piro? Apa 33, ya. Baik. Apa tadi saya bilang saya nak quote apa? Habib Masyhur. Masa saya bikin haul Habib Nuh Al-Habsyi di Kota Tarim, sama serentak dengan hari haul yang di Singapura. Habib Masyhur datang, Habib Omar datang, Habaib semua datang. Allah, Habib Masyhur bilang, yang nama haul Habib Nuh tu yang mana? Yang the actual haul yang mana, ya? Yang di Singapura ke yang di sini? Yang depan makam dia ke yang di sini? Sini jauh, yang mana haulnya? Jadi Habib Masyhur tanya. Sekarang kita tanya, yang nama haul Imam Haddad di mana? Yang di Tarim, di Hawi, ataupun yang di Shah Alam, ataupun yang di sini? Kita tanya balik. Habib Masyhur bilang, tanya, Habib Nuhnya di mana? Jasadnya di Singapura, tapi dianya di mana? Wali-wali Allah, dibacakan hadisnya, bebas, dia nak ke mana pun dia boleh ke mana. Dan aku berani sumpah dengan nama Allah, Habib Nuh ada depan kita sekarang ini. Ada riwayat wali-wali kalau kita sebut nama dia, kita panggil sama dia, dia datang. Dan dia datang bukan seorang, dengan rombongannya sekali. Dengan rombongannya, lebih ramai yang kita tak nampak. Dengan rombongannya sekali, lebih ramai. Habib Masyhur bilang, aku berani bersumpah dengan nama Allah atas dasar hadis ini, bahawa Habib Nuh ada tengah-tengah nama kita. Ini saya tak nak sumpah dengan nama Allah Habib Haddad sama kita lah. Tapi kita harap kita sebut nama dia, kita cinta sama dia.
sebagai satu tanda yang kita ni ingin nak bersama dengan dia dan nak menjadi dalam golongan yang seumpama dia. Selepas mati kita. Saya akan tempatkan tadi petang tadi kan, kalau orang bilang apa ni orang dah mati kau sebut-sebut, dia dah mati, orang hidup hal hidup. Boleh? Baik, aku agree lah dengan kau. Orang mati hal mati, orang hidup. Tapi kau kena pastikan kau hidup, kau tak mati. Barulah kau boleh tak hiraukan orang mati. Tapi kalau kau boleh cakap begitu, aku tak heran orang dah mati. Boleh. Asalkan kau tak akan mati. Kalau kau akan mati, tak boleh tidak, kau kena hirau tentang orang mati. Kau kena ambil peduli tentang orang mati. Boleh kau cakap begitu dengan syarat kau tak mati. Kau mati, aku cekik. Allah, baik ya. Tapi kalau kau ada cekik, macam mana tak mati? Baik, begitu ya. Begitu. Jadi Habib Masyhur bilang, di mana kau bikin hall, di situ rohnya datang. Jadi kita sebut sebagai Allah menjadi saksi, kita cintakan dia, kita sayangkan dia. Sebut tentang cerita dua, saya sambung lagi sikit, ada sementara nak tunggu waktu Isyak. Imam Haddad dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Satu, Imam Haddad dengan cinta kepada Rasulullah. Tentang Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Haddad cinta sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Berapa generasi sebelum dia. Jarak antara kita antara Imam Haddad dengan Syekh Abu Bakar bin Salim macam jarak antara kita dengan Imam Haddad. Jauhnya begitu ya. Jauhnya begitu, lebih kurang. Bukan. Jarak antara kita Imam Haddad dengan Habib Ali Habsyi, jaraknya macam antara kita dengan Habib Ali Habsyi. Dan jaraknya Imam Haddad dengan Syekh Abu Bakar bin Salim macam jaraknya Habib Ali Habsyi dengan Imam Haddad. 100 tahun lebih, 100 tahun lebih, 100 tahun lebih, dekat 200 tahun, dekat 200 tahun. Habib Ali Habsyi tanya kepada Imam Haddad, "Amboi Imam Haddad, aku dengar kau punya hemah tinggi ya. Kau kepingin nak jadi macam Syekh Abu Bakar bin Salim?" Abu Bakar bin Salim tu tinggi, wali kutub zaman, besar sekali ya, tinggi. Macam istilahnya macam, "Amboi ya benar lah kau ni nak jadi macam Syekh Abu Bakar bin Salim." Dan mereka wali-wali ni jumpa 200 tahun punya selisih tau. Dia jumpa tu macam mana? Tak payah kau cakap lah. Kau cakap lah mimpi ke, zahir ke, diorang semua dah lain channel pada kita. "Amboi Imam Haddad, bukan Perli lah, maknanya kagum. Aku dengar kau nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar bin Salim ya." Imam Haddad bilang, "Ya, memang aku cita-cita nak jadi macam dia." Syekh Abu Bakar bin Salim dah wafat. Tetapi yang menjadikan Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abu Bakar bin Salim masih ada. Maka aku minta dijadikan aku macam Syekh Abu Bakar bin Salim. Lepas tu, kalau pada hal Imam Haddad, kita bilang kita jangan hemah tinggi, jangan kecil-kecil. Saya dapat berdakwah dengan 2-3 orang jadilah. Kat penjuru-penjuru kampung jadilah. Satu negeri aku mau Islamkan. Satu masyarakat, seluruh orang Melayu aku mau takwakan. Seluruh orang Melayu aku mau patuhkan kepada Allah Ahlussunnah wal Jamaah. Seluruh yang nama Melayu aku nak tahu penawar bagi hati, tahu kalimat la ilaha illallah, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Seluruh, jangan sikit-sikit. Orang ulama bilang kalau hemah jangan kecil-kecil, tinggi. Allah yang sampaikan. Allah sampaikan, bukan kau. Seperti atuknya Habib Omar, Habib Muhammad bin Salim, Habib Salim bin Hafiz. Dia punya hemah, aku ingin nak jadi seperti para sahabat. Amboi, pada sahabat tingginya. Kalau boleh Nabi, nak Nabi tak boleh capai. Sahabat tu selain pada Nabi boleh capai. Aku tak sahabat, tapi siapa yang punya hemah gitu? Khalifah Umar Abdul Aziz. Hemah dia nak jadi macam Fuqara'ul Muhajirin. Dia zaman bila? Orang Muhajirin zaman bila? Tapi dia nak jadi macam itu. Hemah Allah Ta'ala jadikan. Habib Abdullah Syatiri, hemah dia, ilmu aku nak sampai ke seluruh pelosok dunia. Sampai tak? Sampai parit jauh dalam gini pun boleh sampai juga ilmu dia. Allah, sampai dalam gini menjadi ilmu dia. Hemahnya tinggi, Allah Ta'ala sampaikan. Jadi hemah jangan sikit-sikit. Jadilah dapat 1-2 orang pun tak apalah. Dapat sikit penjuru kampung pun jadilah. Penjuru kampung seantero dunia, kalau aku boleh sampai, aku mau sampai. Allah sampaikan. Tengok Nabi Ibrahim sebut orang haji, ada sebut, jadilah orang ceruk-ceruk yang mana je datang ya. Sekarang orang Jepun pun datang, China pun datang, orang Batu Fahad pun datang, Singapura yang kayak gitu pun pergi haji juga. Begitu ya. Begitu. Jadi dia punya hemah tu biar tinggi Imam Haddad. Dia punya cinta dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia nak jadi seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita harap pada malam ini, ya Allah Rabbul Alamin, dengan kematian Imam Haddad berapa ratus tahun dahulu, maka maknanya ada vacancy to fill up the hierarchy. Ada dah fill up pun dah kembali juga. Ada vacancy to fill up the hierarchy. We plead, ya Allah, biarlah kami di antara yang fill itu hierarchy, ya Allah. Imam Haddad meninggal, maka ada yang naik gantikan. Patah tumbuk, hilang.
yang patah pasti tumbuh, yang hilang pasti berganti, dan yang dah tumbuh pun dah patah, dah ada ganti dan hilang lagi, ganti. Dan kami mohon, kami memenuhi yang tumbuh dan yang berganti itu ya Allah. Kami mohon ya Allah agar kami ikut naik sama-sama dalam hierarki ini ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kami join grup ini ya Allah. Kami dinaikkan oleh-Mu ya Allah untuk berkhidmat dengan mereka ini semua ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah supaya terbitkan daripada kami murid-murid Imam Haddad. Terbitkan di kalangan kami yang seperti Imam Haddad. Kami mohon kepada-Mu ya Karim. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Imam Haddad tentang Nabi sebut, al-mar'u ma'aman hab, seorang itu akan dihimpun bersama orang dicintai. Maka orang tanya Imam Haddad, macam mana? Panjang sangat, saya nak stop sampai sini, besok saya nak sambung lagi. Tolong tulis. Saya tanya besok apa nak cerita. Imam Haddad sebut al-mar'u ma'aman hab. Saya nak ulas itu. Al-mar'u, seorang akan dihimpun bersama orang yang dikasihi. Satu orang tanya tentang orang sebelum bang selawat. Allahumma, apa kalau kita kan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Haddad nak komen tentang itu. Satu lagi di antara perkara yang penting saya nak sebut, Imam Haddad sebut tentang persediaannya nak jumpa Imam Mahdi. Itu perlu kita sebutkan. Malam ni kalau saya cakap panjang sangat. Tadi saya ingat nak cakap 10-15 minit. Dah sampai waktu isyak. Jadi saya pun nak balik. Kita tak boleh malam-malam, tak bagus tengah PKP ni begini ya. Besok saya nak sambung kuliah duha, saya nak sambung perkara Imam Haddad. Jadi kalau saya tanya besok apa ceritanya, ingatkan saya nak sebut tentang ini, tentang Imam Habib Abdul Haddad. Dan nak saya sebut tentang sumbangannya terhadap bumi Jawi kita, sumbangannya sebab South Africa. Tulis. Itu di antara poin-poin yang kita nak sebut. InsyaAllah kita sambung lagi besok pagi. Mudah-mudahan dapat berkat Imam Haddad, mudah-mudahan dinazrah oleh mereka, berkat anak cucunya Habib Ali, Habib Abdul Rahman Al-Haddad. Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sihatkan walafiat, mudahkan segala urusannya, anak cucu cicitnya semua dipelihara oleh Allah Ta'ala, diselamatkan Allah Ta'ala dunia sampai akhirat. Kita semua khadam-khadam mereka belaka. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasul